Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita masuk kuliah yang ke-6, iaitu hubungan insan, sistem-sistem metafizik. Hubungan insan ni maksudnya hubungan manusia. So, kita akan belajar dua perkara. Yang pertama adalah mengetahui perbezaan sistem-sistem metafizik yang ada pada hari ini. Dan yang kedua, menganalisis bagaimana sistem metafizik perlu difahami dengan kemajuan ilmu dan isu semasa yang ada di Malaysia. So, metafizik sudah jelaskan sedikit dalam kuliah sebelum ini, dan kuliah yang kita ada pada hari ini adalah lebih mendalam, iaitu tentang metafizik. So, bagaimana kita hendak kenal metafizik ini? Okay, yang pertama adalah kita perlu ketahui ada 8 sistem metafizik dalam masyarakat pada hari ini. Yang pertama adalah theism, monotheism, atheism, idealism, mechanism, polytheism, realism dan agnosticism. Ataupun kalau disebut dalam bahasa Melayu adalah di hujungnya adalah theism, monotheism, atheism, idealism, mechanism, polytheism, realism dan juga agnosticism. Maksud mana-mana satu yang sebut tu betul lah. So, kita akan pergi ke slide yang menerangkan tentang secara mendalam apa itu metafizik. Metafizik merupakan salah satu cabang ilmu falsafah. So, bila kita sebut metafizik, semesti termantul di dalam fikiran kita, metafizik ini adalah satu cabang ilmu dalam falsafah. So, kita dah belajar falsafah sebelum ini, iaitu cinta ataupun sayang kepada kebijaksanaan, hikmah yang ada dalam falsafah itu dalam maksud kebijaksanaan. Kalau kita ambil dua perkataan ni, meta dan juga fizik, kita boleh asingkan kedua-dua perkataan ni. Meta bermaksud melampaui ataupun melebihi ataupun tingkatan yang lebih atas lah. Manakala fizik merujuk kepada alam yang bersifat material ataupun fizikal. Sebelum digabungkan meta dan fizik ni, ia boleh diistilahkan sebagai sesuatu yang melampaui sempadan ataupun fizikal, batasan fizikal, iaitu melampaui alam fizikal. So, dia berada di dunia yang berbeza daripada dunia kita ada. Tapi dunia itu ada, dunia metafizik ni ada. So, dalam kata yang lain, metafizik adalah mengandungi dua unsur, iaitu falsafah dan keagamaan ataupun kepercayaan. Dan ia tidak semestinya berkaitan dengan sesuatu agama. So, dalam konteks ini, yang kita kena faham ni, metafizik adalah sesuatu yang berada di luar daripada pandangan kita. Tapi dia ada kerana ada elemen-elemen kepercayaan dan juga agama. Bagi mereka yang memiliki agama, lebih mudah untuk dia memahami metafizik. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya kepada agama, mereka boleh mengambil ideologi yang lain untuk mengaitkannya dengan apa yang dia faham. So, kita pergi mendalam sikit 8 sistem metafizik tadi. Yang pertama adalah teisme, mempercayai wujudnya Tuhan. So, ciri-ciri wujudnya Tuhan ini ada dalam beberapa metafizik yang lain. Yang pertama ini, dia percaya bahawa Tuhan itu ada. Tuhan ini sebagai pencipta alam dan tidak persoalkan sifat-sifat yang ada pada Tuhan. Namun berbeza ataupun perbezaan yang ketara pada sifat metafizik yang pertama ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan wujudnya Tuhan itu hanyalah dengan akal, dengan berfikir. Dia tidak melalui proses panca indera yang biasa, melihat, menyentuh, merasa dan sebagainya. So, itu yang pertama. Yang kedua adalah agnosticism, iaitu meragui dan tidak pasti wujud Tuhan ataupun tidak. Sebab ada dalam keadaan bela, dalam keadaan yang keraguan. Kerana bagi kepercayaan yang macam ni,
sama ada Tuhan itu wujud ataupun tidak bukanlah sesuatu yang nak diberi keutamaan, ya. Dan pada mereka yang mengambil pemikiran begini, kehidupan kita ni, kehidupan manusia ni, kita boleh melalui apa yang telah pun kita lalui dan tidak terikat dengan mana-mana agama ataupun kepercayaan. So, kalau you nak tahu agnosticism ni, dia ada satu klip video seorang orang yang percaya kepada agnosticism ni bertanya kepada Dr. Zakir Naik, ya. So, boleh search di YouTube bagaimana persoalan yang dilontarkan kepada Dr. Zakir Naik, dan Dr. Zakir Naik menjelaskan jawapan kepada soalan lelaki tadi. Kemudian yang ketiga adalah ateisme ataupun ateis, yang menolak secara mutlak wujud Tuhan. So, bagi kelompok ateisme ni, so mereka tidak percaya kewujudan Tuhan, ya, kerana tidak ada bukti wujudnya Tuhan. So, bila sebut tidak ada bukti wujudnya Tuhan itu, maksudnya adalah bukti secara fizikal. Maknanya dia tak nampak Tuhan itu ada, wajah Tuhan tak nampak, tempat Tuhan duduk pun dia tak tahu. So, lebih kepada kewujudan Tuhan secara fizikal, ya. Dan apa yang mereka fahami adalah kehidupan ini, alam yang mereka duduk ni adalah alam yang terhad hanya kepada benda-benda sahaja. Apa yang mereka nampak sajalah. So, di luar daripada pandangan mereka, so mereka merasakan itu adalah tidak wujud, ya, termasuklah elemen-elemen ketuhanan tadi. Seterusnya adalah monotheism. So, monotheism ni percaya kewujudan satu Tuhan, ya. Tuhan itu satu sahaja. Mono maksudnya satu. Dan ciri yang sebenarnya adalah tidak menjelaskan wujudnya Tuhan. So, dia percaya Tuhan itu wujud satu, tetapi dia tidak menjelaskan bagaimana kewujudan Tuhan. So, nak tahu wujudnya Tuhan ataupun tidak ni ada satu persoalan yang perlu pembacaan, melihat kepada tokoh-tokoh yang boleh percayai jawapan yang mereka berikan kepada bagaimana nak melihat wujudnya Tuhan itu, ya. Seterusnya adalah polytheism. Tuhan wujud lebih daripada satu. Yang tadi adalah mono, satu. Poly ni lebih daripada satu lah. Dan mereka ni tidak nafikan kewujudan Tuhan. Maksudnya dia percaya Tuhan ini lebih daripada satu, ya. Polytheism. Seterusnya adalah realism. Ciri realism ni adalah alam sejagat wujud secara nyata dan juga objektif. Maksudnya apa yang kita nampak, apa yang kita dapat pegang, dapat rasa, ada tujuan yang tertentu, ya? Dan fikiran ataupun akal manusia hanya terima perkara yang dia dapat tengok, dapat lihat, dapat rasa, ya? Dan apa yang dicipta di sebalik daripada alam ini susah untuk mereka percaya. Kalau kita berikan image yang diambil oleh teropong angkasa ni, yang berada di galaksi luar daripada kita ni, so mereka percaya, ya? Tapi kalau tak nampak, tak percayalah. Sebab dia kata alam ini adalah apa yang dia nampak dan ada tujuan-tujuan yang tertentu. Sebenarnya adalah mekanisme, iaitu setiap alam dan kejadian di dalamnya adalah seperti mesin. So, nama pun mekanisme, kan. So, apa yang ada dalam alam ni adalah umpama satu mesin, dan kita menerangkan fenomena yang berlaku, ya, sebab dia percaya kepada sesuatu kejadian tu adalah sebab dan juga akibat dia. Dan sebenarnya adalah idealisme, satu falsafah berasaskan pendapat dan juga akal, ya. So, dia lebih kepada permainan akal, ataupun menggunakan akal ni untuk berfikir, untuk memberikan pandangan masing-masing daripada hujah yang dikemukakan, ya. Dan amalan ini hanya berdasarkan pengetahuan dan juga idea sahaja. Sama seperti idea sifat metafisik yang lain, idealisme boleh juga menerima dunia luaran, ya, luaran daripada apa yang difikirkan di dalam fikiran sajalah, ya. So, dia boleh terima
yang ada di dalam fikiran dan juga di luar fikiran mereka. So itu tadi adalah ciri-ciri ataupun sifat metafizik yang telah pun bermula lama dah. Kalau tengok ada gambar dua gambar ni zaman Rom dan Greek dulu, nama-nama yang tersohor ni adalah Aristotle, Plato, Socrates, banyak lagi. Mereka ni memang ahli falsafah. Kemudian falsafah, ahli falsafah Islam, ramai juga yang lahir daripada ketamadunan Islam dulu. Antaranya Al-Khindi, Ibn Rushd, Al-Ghazali. Mereka ni berfalsafah lah. Kedua-duanya falsafah Islam dan Barat ni masing-masing ada sistem ataupun corak fikiran mereka. So cuba kita pergi lebih mendalam sikit perbezaan antara kedua-dua falsafah ni. Lihat kepada Aristotle, dia kata metafizik adalah suatu kajian di peringkat yang abstrak ataupun umum. Abstrak ni satu benda yang kita tak boleh nak gambarkan, tentang sesuatu fenomena berkaitan alam semula jadi, ataupun alam yang kita nampak, yang memang diatur perjalanan dia begitu, satu fenomena. Namun menurut Imam Al-Ghazali, tokoh ahli falsafah Islam, dia kata falsafah ni ada 6 ilmu pengetahuan. So Aristotle kepada masa zaman ataupun eranya, definisi kepada falsafah tu tidaklah begitu banyak. Mungkin kerana menyelidik pada masa itu tahap keilmuannya agak terbatas. Tetapi Imam Al-Ghazali ni tahap pemikirannya semakin dia hidup pada era zaman keilmuan yang lebih advance daripada zaman Aristotle. So dia boleh melihat falsafah ni dibahagikan kepada 6 ilmu pengetahuan, iaitu matematik, logik, fizik, metafizik, politik dan juga etika. So bagi Imam Al-Ghazali ni, untuk mencari kebenaran daripada ilmu falsafah ni, mau tak mau kena juga dikaitkan dengan kepercayaan orang Islam, iaitu Al-Quran, dan bukan akal ataupun fikiran semata-mata. So itu bezanya di antara Aristotle dengan Al-Ghazali apabila mereka memberikan definisi ataupun pandangan tentang falsafah. Okay, dalam dunia metafizik ni, kita boleh bahagikan kepada 2 bentuk kajian. Yang pertama adalah benda-benda yang abstrak ataupun umum. Yang kedua adalah di luar alam nyata. So benda-benda abstrak nanti kita akan bincangkan apa yang dikatakan sebagai abstrak dan umum ni, dan di luar alam nyata ni kita akan bincangkan nanti. Sangat menarik lah dalam perbincangan khusus-khusus yang macam ni, dia mencabar sikit kita untuk berfikir. Okay, benda-benda umum. Ini secara logiknya, kebakaran mesti ada api dan juga asap. Itu logiknya. Kalau terbakar, mesti ada api dan juga ada asap. Maksud api dan asap ni adalah silih berganti. Kalau ada api, mesti ada asap lah. Sama asap itu putih, hitam, dan juga warna-warna yang lain, mengikut tahap kepanasan. Dan manusia ni akan bertanya, kenapa berlaku kebakaran? So bila persoalan ni timbul, sebarulah kita berfikir menggunakan falsafah metafizik. Mungkin ada yang menggunakan falsafah lain lah, tapi yang banyak digunakan di sini adalah falsafah metafizik. Kerana logiknya ada api, ada asap. Okay, yang kedua, metafizik di luar alam nyata, di luar daripada alam kehidupan. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan makhluk, kehidupan makhluk, bayangan manusia yang hidup di alam yang berbeza dari kita. Kewujudan alam barzah dan alam ghaib. Alam barzah ni dalam masyarakat Islam adalah alam selepas kita mati, dan kita berada dalam alam ni untuk tempoh yang tertentu, sebelum berlakunya kiamat dan kemudian manusia ni dikumpulkan semula. Itu adalah kepercayaan dari masyarakat Islam lah. Kalau alam ghaib, kebanyakan kita akan pernah mendengar alam ghaib ini, alam yang di luar daripada
pemandangan kita. Kita pergi masuk ke dalam hutan, ada tata cara masuk dalam hutannya. Sebab dalam hutan ni adalah tempat tinggal makhluk-makhluk yang kita tak pernah nampak, tak pernah bayangkan, sama ada siang ataupun malam. Bukan sekat di hutan saja, di tempat-tempat yang tersembunyi, tempat-tempat yang agak jauh daripada tumpuan awam, tempat-tempat yang ditinggalkan dalam tempoh yang lama. Akan ada makhluk lain yang duduk diam di situ. Kemudian juga kewujudan jin. So di dalam Quran, kalau you tengok dalam surah Az-Zariyat ayat 56, ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. So, maksudnya adalah wa ma khalaq, tidak ku jadikan jin, wa ma khalaqtul jinna wal ins, jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, selain untuk beribadah ataupun menyembah kepada aku. Aku itu maksudnya kepada Tuhan lah, kepada Allah, ya. Maksudnya selain berkewujudan manusia kita ni, ada makhluk lain yang diciptakan bersama, iaitu jin. Jin ni dalam pelbagai rupa lah. So, ada orang yang pernah nampak jin, dia berkongsi pengalaman melihat jin, hidup di dalam alam jin, ya. Kalau dalam masyarakat Melayu mungkin kita sebut sebagai hantu, ataupun pocong dan sebagainya lah. Tapi makhluk yang ada itu adalah makhluk yang kita panggil sebagai jin. Jin ni pada bahasa Arab lah. Dan kehidupan selepas mati. Kehidupan mati ni macam mana? So, dalam kelas yang lepas saya berkongsi cerita dengan you all bagaimana universiti menjalankan kajian tentang kehidupan selepas mati, ya. So, apa yang dikatakan kehidupan selepas mati ni? Itulah satu kajian yang menarik. Satu persoalan yang mungkin menjadi banyak disoalkan oleh manusia lah. Selepas kita mati ni macam mana kita hidup? So, nak tahu selepas kita mati ni apa berlaku, kita boleh rujuk balik kepada agama masing-masing. Tetapi dalam Islam, orang Islam ni dia merujuk kepada dua sahaja, iaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis ataupun kata-kata daripada Nabi Muhammad SAW. Kata-kata dia ataupun perbuatan dia ataupun respon daripada Nabi Muhammad SAW. Biasanya hadis lah yang menjadi rujukan utama untuk menjelaskan persoalan yang dinyatakan di dalam Quran, supaya orang Islam faham kehidupan semati ini begini keadaannya. Saya yakin agama yang lain juga ada penceritaan ataupun naratif tentang kehidupan selepas mati, ya. Kemudian yang terakhir adalah konsep syurga dan neraka. Di dalam Quran, sebagai seorang Islam, saya banyak terdedah dengan konsep syurga dan neraka ini daripada Al-Quranul Karim. So, dikatakan dalam Al-Quran ini ada juga, ya, di dalam syurga ni ada juga kita makan buah-buahan yang ada semasa kita hidup di dunia. Buah pisang, buah anggur, buah delima, ada dinyatakan di dalam Al-Quran, memang ada di syurga nanti. So, kalau saya baca ayat Quran ni tentang syurga, memang rasa seronok lah, rasa bahagia, rasa tenang, ya. Tapi kalau baca ayat tentang neraka ni, rasa takut. Takut akan masuk dalam neraka, kan, ya, bila kita dinilai nanti selepas kita mati. So, boleh tengok juga bagaimana gambaran syurga dan neraka ni di dalam YouTube ada dinyatakan, ya. Kalau tak salah, cuba kita cari, ada tak klip video tentang keadaan di syurga dan juga di neraka, ya. Okey, saya tunjukkan di sini. Kalau pergi kat YouTube, kalau type aja keadaan syurga, sebanyak klip video yang menceritakan tentang keadaan syurga daripada perspektif agama Islam lah, ya. So, ada juga ada perspektif agama yang lain, semacam-macam penceritaan, ya. Kemudian ini dari Indonesia lah, ceramah itu biasa dari Malaysia, ya. So, banyak boleh cari, ya. Kalau kita tengok Heaven, ya. Dia penyanyi pula keluar, Heaven.
mention. Ada tak? Ini daripada pandangan agama Hindu. Ini daripada Sadhguru. Share video dia. Kebanyakannya dari muzik yang lain lah. Boleh juga tengok. Kau kena carilah yang berkenaan dengan heaven ini, yang boleh memberikan kita sikit sebanyak inspirasi bagaimana kehidupan di syurga dan juga neraka daripada agama masing-masing. Saya start sekejap, saya share yang tadi lah. Okay, you boleh cari bagaimana keadaan hidup di syurga dan juga di neraka ni dalam YouTube banyak, ataupun buku-buku yang berkaitan pun banyak. Saya pernah pergi ke Times Square, pergi Times Square, pergi ke kedai buku di situ. Kalau tak salah buku kedai buku Bookus. So dia ada satu bahagian tentang religion. So banyak buku yang menceritakan tentang kepercayaan ataupun ideologi agama-agama yang lain selain daripada Islam lah. Boleh ada di situ. Okay, next, metafisik untuk kemajuan ilmu. Metafisik ni, walaupun kita rasa dia satu yang agak jarang lah kita membuat kajian pembacaan, tetapi oleh kerana kita ni ada akal, so kita boleh fikir, kita boleh buat kajian, kita boleh penelitian, dan kita boleh faham ilmu tentang metafizik ni. Dan di sebalik pengkajian kefahaman kita ni, kita boleh membuat kajian tu dengan lebih mendalam, dengan lebih terperinci, untuk mencari kebenaran ataupun the truth. Itu yang saya ingat masa saya buat masters dulu, berjumpa dengan seorang profesor lah. So dia kata dalam pengajian you ni, dia berikan masters, perkara yang paling penting dalam kajian ni adalah untuk mencari the truth ataupun kebenaran. So bila kita fikir, kita buat kajian, kita menilai, yang paling penting adalah kita cari kebenaran. So kebenaran ni berasaskan kepada fakta, berasaskan kepada statistik, berasaskan kepada kajian, supaya kita tahu ini yang dikatakan sebagai kebenaran. Sebab yang ada di sekitar kita ni yang banyaknya adalah persepsi yang menyebabkan kita keliru antara satu yang bersifat persepsi ataupun satu yang bersifat kebenaran. So kena mengkaji, memahami, dan kita menilai supaya kita mendapat kebenaran tadi. Okay, kesimpulan daripada kuliah pada hari ini, sebab kuliah pada ini taklah panjang sangat, ada dua kesimpulan, iaitu setiap insan atau manusia yang mempunyai akal perlu mempunyai hubungan dengan manusia dengan Tuhan. So ada tiga hubungan kat situ: manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. So untuk membincangkan ketiga-tiga hubungan ni pun, kita sebenarnya boleh buat satu lagi kelas, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Contohnya bagi orang Islam, so saya lebih memahami agama Islam. Orang Islam ni dia kena solat 5 kali sehari semalam. 5 kali. Lepas bangun pagi-pagi tu, biasanya subuh dah 5.45. So dia buat solat subuh atau sembahyang subuh dulu 2 rakaat, ataupun 2 rakaat ni adalah perbuatan berulang lah, 2 rakaat. Kemudian bila masuk tengah hari sedikit, apabila matahari condong, so dia kena solat pula zuhur. So antara subuh dan zuhur ni, so dia boleh buat kerja yang lebih banyak, lebih lama, lebih banyak, sebab masa antara subuh dan zuhur ni agak panjang. Sebab itulah bagi orang Islam, mereka ni pagi-pagi dah bangun, untuk solat subuh, menunaikan tanggungjawab mereka kepada Tuhan. So sebenarnya orang Islam ni bila bangun pagi berbanding dengan bangun dah tengah hari, sangat jauh perbezaan dari segi produktiviti dia. Orang Islam bila dah bangun subuh, bagi yang tak tidur, dia akan teruskan buat kerja dia, pergi ke pejabat ke, hantar anak sekolah, pergi sekolah dan sebagainya. So masa untuk bekerja tu lebih panjang. Kita sampai waktu zuhur, sekarang ni dalam 12.58, ada yang pukul 1 tengah hari. So mereka ni menunaikan solat zuhur 4 rakaat. So 4 rakaat secara berulang. Kemudian selepas solat zuhur, sampailah kepada
matahari dah semakin condong, bayang kita pun dah semakin panjang, masuk waktu asar. Sama juga 4 rakaat. So, kenapa 4 rakaat? Waktu zuhur, kenapa waktu asar? Barangkali ada sebab musabab. Kenapa Tuhan suruh orang Islam ni buat 2 rakaat, 4 rakaat dan 3 rakaat, ya. So, zuhur dan juga asar 4 rakaat, ya. Kemudian selepas daripada asar ni biasa pukul, sekarang dalam 4 suku ada 4.20, ya, adalah waktu petang yang dah habis, atau di hujung nak bekerja. So kita balik bekerja, ada yang exercise, pergi jogging, cycling dan sebagainya, sampailah kepada waktu maghrib. Waktu maghrib ni apabila ternampaknya di kaki langit tu cahaya kemerah-merahan, itu dah masuklah waktu maghrib. So waktu maghrib ni hanya 3 rakaat ataupun 3 pengulangan perbuatan yang samalah, ya. So kenapa 3 rakaat? Kita kena cari kenapa Tuhan suruh 3 rakaat tadi, ya. Dan waktu maghrib tak panjang, daripada mungkin pukul 7 sampailah pukul 8.15, 8.18 begitu kalau di Melaka ni. Selepas tu barulah masuk waktu isyak 4 rakaat. Waktu isyak ni waktu yang paling panjang lah di antara 8 suku tu, sampai sebelum masuk waktu subuh esokan hari dia. So orang Islam ada 5 kali berhubungan dia dengan Tuhan dia secara formal. So dia kalau dia buat 2, 4, 4, 3, 4, selesailah tanggungjawab dia pada hari itu, ya. So apa yang berlaku adalah dia meneruskan hubungannya pada hari yang keesokannya, mengulangi apa yang telah dilakukan pada hari ini, ya. Dan setiap kali selepas sembahyang ni, orang Islam dia akan berdoa, ya. Dan doa yang paling baik yang Nabi Muhammad SAW suka adalah doa tentang kebaikan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia, wabil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, ya. So hidup di dunia pun kita nak yang baik-baik, bila kita mati dan kita dihidupkan semula pun kita nak yang baik-baik juga. Apa ini maksudnya masuk ke dalam syurga lah. So selain daripada solat pada orang Islam, dia ada juga hubungan yang lain, seperti patuh kepada suruhan keluarkan zakat, ya, tunaikan haji bagi yang mampu, beramal, belajar sungguh-sungguh dan sebagainya. Sebanyak yang Tuhan suruh orang Islam ni buat kebaikan, supaya hubungan manusia dengan Tuhan tu adalah hubungan yang sangat istimewa. Yang kedua, manusia dengan alam sekitar ataupun alam surgadi, alam yang kita tinggal ni. So itu pun ada juga penerangan dia. Kita kena jaga alam ini supaya kehidupan kita ni kehidupan yang harmoni, ya. Kalau berlaku perang di sana sini akan merosakkan alam, keadaan alam sekitar ni dah terjejas, ya. Dan akhir sekali adalah hubungan manusia dengan manusia, iaitu kita menghubungkan hubungan kita yang berbeza bangsa. Dalam Al-Quran disebutkan juga bagaimana Tuhan menciptakan manusia ni dengan berbeza-beza bangsa, berbeza-beza suku kaum. Sebab dan sebabnya adalah supaya kita ni, manusia yang berbeza-beza ni, dapat kenal mengenal antara satu sama lain, ya. Saya tengok di Malaysia pada hari ini ramai dah orang-orang muda, orang secara umum je lah, ya, berbagai peringkat umur, suka melancong ke luar negara, ya. Sama ada negara di sekitar ASEAN, ada yang pergi ke Indo-China, mungkin ada yang pergi ke Middle East, ke Eropah, sampailah ke Rusia, ya, ataupun di kutub utara dan juga kutub selatan. So, kita berjalan untuk melihat kehidupan manusia sampai kita kenal mengenal lah berbagai ragam sikap, pemikiran manusia yang kita jumpa tadi. Kesimpulan kedua adalah setiap kehidupan yang kita lalui, kita perlu fahami falsafah metafizik yang ada, dan kita dapat gunakan untuk kehidupan kita lah. So apa yang kita belajar ni, lebih-lebih dalam metafizik ni, kita boleh jadikan sebagai aspek ilmu baru dalam kehidupan kita, dan kita laksanakan, kita praktiskan supaya dia menjadi satu yang
rutin dan membawa kebaikan kepada kehidupan kita lah, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita dan juga persekitaran kita. So metafizik ni walaupun nampak seperti mudah untuk kita belajar, tapi dia ada falsafah yang sangat besar di sebalik kehidupan kita. Okay? So itu saja kuliah untuk hari ini. Jumpa lagi insyaAllah pada masa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.